haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insan minal aini, tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyan 'alal lujain. Tunazzalu di hadapan tu tufaddalu bina majhul, bukan tunazzilu, bukan tufaddilu, dibina majhul. Tunazzalu diterjemahkan dengan di bawah tu ditempatkan, bukan menempatkan, ditempatkan, diletakkan. Dia dengan barisnya tunazzalu. Kemudian tufaddalu diterjemah dengan dan dilebihkan akan dia. Bina majhul. Dan dilebihkan akan dia, bukan melebih oleh ke akan, bukan. Dia tunazzalu, kemudian tufaddalu. Tufaddalu tu ada wa tak? Wa tufaddalu ada tak? Tak ada wa. Ada? Ada tak? Hak umi ada tak? Tak ada umi ada. Sebab saya ngaji pun tak ada bagi apa-apa. Cuma di terjemahan itu ada dan dilebih akan dia. Dan ada di terjemahan tu. Sini ada tufaddalu, dilebih akan dia. Tak ada dan, tak ada wa tau. Tak ada dah. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insan minal aini, tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyan. Situ tulis aqyan, hak cetakan baru, cetakan lama iqyan. Alal lujaini, lujaini ala al-lujaini, di tempat akan dia. Itu kata tunazzalu. Kalau tunazzilu menempat oleh, oleh Allah ke, ni tak ni tunazzalu di tempat akan dia. Di tempat akan dia maknanya dibanding akan dia, dibanding akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Di tempat akan dia, mana dibanding akan dia. Dia sini ni asalnya jumlah ni sifat kepada hak sebelum tu lah. Hak sebelum ni kan, hak Syekh Ahmad menceritakan berkaitan dengan kitab Faridatul Faraid ni satu risalah yang aku ambil daripada satu kebun yang luas. Yang aku ambil daripada kebun yang luas tu buah-buah yang aku ingini. Ni sambungan sini belakang ni, sambungan daripada hak Syekh Ahmad menceritakan. Jadi tunazzalu ni ditempatkan mana, dibandingkan. Ni sifat ni yang dibandingkan akan dia, akan risalah aku ni. Ni kitab kecil ni, helayang-helayang kitab kecil, kitab Faridatul Faraid. Di tempat akan dia antara segala umpamanya. Dengan hak kitab-kitab yang sama-sama kecil-kecil belaka. Sama-sama risalah lah, sama-sama kita kira lebih kurang dalam 40 muka surat tak kitab ni. Berapa? Eh, 24 muka surat je. Jadi kitab-kitab hak kecil-kecil ni 20 muka surat ke 30 muka surat ke, jadi di tempat akan dia, dibanding akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad.
Kitab Faridatul Faraid ni di tempat mana dibanding antara segala umpamanya. Mana umpama ni daripada beberapa risalah yang kecil. Nak banding kitab-kitab kecil orang lain. Banding ni pada tempat rupa yang di tengah mata. Faham tak? Pada tempat rupa yang di tengah mata. Faham tak tu? Tempat yang di tengah mata. Maksudnya apa? Mana pada tempat rupa yang di tengah mata, maknanya mata di tengah tu yang nampak. Maknanya kitab-kitab lain ni orang tak pernah nampak. Tapi orang nampak ni hak ni. Hak tengah ni orang nampak. Nak banding kitab-kitab lain, makna kita kata kau kitab ni lah hak orang nampak ni. Kitab ni lah hak majunya. Kitab ni lah nak banding dengan hak sama-sama ni. Tak sedap banding kitab hak tauhid besar-besar. Ni hak sebanding ni. Pada tempat rupa yang di tengah mata. Kan gapa-gapa kan tengah ni. Kalau tengok gap mana nampak mula-mulanya. Hak tengah ni lah. Hak tepi-tepi tengok ke dia. Telinga sengit ke, tengok ke dia. Tapi kalau orang tengok mana orang nampak mula-mula. Tengah ni lah, tengah ni. Kira orang tengok jeling kat tepi gitu. Kalau kita tengok orang lah. Kita tengok orang, mana kita nampak mula-mula sekali. Tengah muka lah. Jadi kitab dia ni, mana kalau banding kitab-kitab kecil lain, maknanya orang nampak dia dulu. Ni bandingan. Orang nampak dia dulu. Ni nak cerita ni. Kitab dia ni kitab orang pakar sangat. Siapa yang kata ni? Tuan kitab yang kata. Lepas tu maknanya puji kitab sendiri. Karang kitab Faridatul Faraid, kitab saya karang ni nak buat banding dengan kitab-kitab kecil-kecil yang lain, hak sama kecil dengan kitab saya ni kok. Macam orang tengok tengah muka tu lah. Mana apa pandang je nampak kitab Faridah dulu. Jadi siapa yang puji kitab ni? Tuan kitab yang puji. Lepas tu boleh ke puji kitab sendiri? Boleh lah. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Tu tak apa tu. Kitab yang saya karang ni kitab yang paling comel, yang paling lebih, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Kitab saya tulis ni susunan ayat yang paling terbaru. Tak apa tu. Sebab apa? Supaya orang tertarik. Kitab saya karang ni kitab komang je, kitab dok pakar je. Ambil kitab lain lah dulu. Kata ada orang ambil kitab saya, siapa nak pakar kitab kita kalau cakap gitu? Ada. Macam orang nak jual barang lah. Barang saya lah barang yang terbaik. Nak banding dengan barang sama harga ni yang lain. Barang saya lah orang nampak mula-mula sekali. Kan gitu? Ke jual barang mana? Barang saya ni nak banding dengan barang lain harga sama. Barang saya lah nak pakai sekali. Tapi kata ada arwah, belilah barang saya. Ada nega gitu. Maknanya nak banding dengan barang sama harga. Barang saya lah hak paling bermutu. Tapi tak nak banding barang harga mahal tu. Hak harga mahal tu tak nak banding sebab dia harga mahal. Mutu dia lebih daripada hak kita ni. Tapi nak banding dengan barang lain, hak harga sama, barang saya lah hak paling orang nampak sekali. Orang masuk kedai je nampak saya dulu. Cari saya dulu. Gitu. Ni. Tuan kitab kata, kitab dia ni nak banding dengan kitab-kitab kecil yang lain. Seumpama pada tempat rupa yang di tengah mata. Makna apa? Orang pandang hak tu hak mula-mula sekali. Tengok muka seseorang, mana yang kita pandang mula-mula? Hak tengah mata. Kalau kata tengah muka lah. Ke mana? Tak perasan kita tak tengok orang, kita tengok mana dulu. Mana tengok tengah muka lah. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Tuan kitab sendiri ni memang betul lah. Kalau kitab-kitab yang sama selevel dengan kitab Faridatul Faraid ni memang menonjol lah. Kitab Faridatul Faraid lengkap di dalam.
Tak ada lah kitab-kitab Jawi yang lain yang sama-sama seumpama ni, hak risalah-risalah yang kecil ni, hak boleh nak naik lebih daripada kitab Faridatul Faraid. Mana kalau ngaji kitab Jawi kok, kitab Faridah lah. Kitab Faridah. Mana pondok sekalipun di Indonesia ke, di Malaysia ke, sama telah pula di Fatani. Kitab mana yang orang pakai sangat? Kitab Faridatul Faraid. Menunjuk nak banding dengan kitab-kitab yang lain. Contohlah tempat kita Malaysia ni, kalau nak ngaji mula-mula, kitab Faridatul Faraid lah. Permulaannya dia pergi dulu kepada nak tahu dulu ilmu tauhid ni ilmu apa. Ni. Kemudian mengaji tauhid ni faedahnya apa? Ngaji tauhid ni hukumnya apa? Dia panggil apa? Mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. So kita ada cerita kedudukan ilmu. Ada kitab Faridatul Faraid, dicerita mula-mula sekali ilmu tauhid ini bicara bab apa? Kemudian ilmu tauhid ini apa hukum kita belajar? Kemudian ilmu tauhid ini maudhu' dia, bahasan dia, agenda dia. Apa yang kita nak cerita sebenarnya ilmu tauhid ni? Nak cerita bab sifat Tuhan, nak cerita bab sifat Rasul, nak cerita hak perkara-perkara yang Rasul bawa datang. Rasul cerita bab malaikat, Rasul bawa kitab, Rasul cerita bab qiyamah. Ni nak cerita nak kita tauhid. Dia panggil maudhu', dia panggil apa tak panggil? Bahasan dia. Agenda dia. Kemudian apa kau faedah belajar ilmu tauhid ni? Faedahnya nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lama. Mana beruntung selama-lamanya? Boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu faedah. Faedah mengaji ilmu tauhid ni boleh masuk syurga. Sama ada masuk syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang awal-awal, ataupun masuk syurga selepas daripada kena bakar dalam api neraka terlebih dahulu, dia masuk syurga. Ini faedah ngaji ilmu tauhid. Tapi kalau ilmu tauhidnya tak ada, pegangannya tak betul, pegangan yang kufur contohnya, kekal neraka selama-lamanya, walaupun semayang puasa tak pernah tinggal sekalipun. Jadi faedah ngaji ilmu tauhidnya nak dapat keuntungan, kemenangan yang selama-lamanya. Nak apa? Masuk syurga. Kemudian nak masuk syurga ni, nak masuk syurga apa? Direct ke? Masuk syurga terus. Tak kena bakar dulu. Tu jaga pekoh tasawuf pula. Jaga pekoh tasawuf tu. Tapi nak lepas daripada kekal neraka, ni ngaji tauhid. Nak lepas daripada neraka, kemah pekoh dengan tasawuf. Nak lepas daripada kekal neraka, mati dalam keadaan pegangan yang kufur, ngaji ilmu tauhid. Tambuh, lepas kekal neraka saja. Nak lepas dari neraka jahanam. Sebab neraka kekalnya ada 6 lapis. Neraka ada 7 lapis. Neraka lapis atas, neraka jahanam. Neraka jahanam tempat seksaan orang-orang beriman yang derhaka. Pekohnya tak jaga, tasawufnya tak jaga. Yang mana neraka jahanam akhirnya akan kosong, dan neraka jahanam akhirnya akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kekal neraka 6 lapis. Jadi kita bukan hanya nak selamat daripada 6 lapis neraka kekal ni, kita nak lepas dari neraka jahanam. Tu pergi pada jaga pekoh dan tasawuf. Tapi sebelum nak cerita lepas dari neraka jahanam, nak selamat dulu daripada 6 lapis nak kekal. Ni kemah tauhid, ngaji tauhid. Itu faedah dia. Betul ada dalam kitab-kitab tauhid. Di awal kitabnya, belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka Allah. Belajar ilmu tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Pelik sungguh kita nak selamat dari neraka. Dia nak selamat dari kekal neraka.
Nak selamat dia kekal neraka. Kekal neraka ni mati kafir. Tu kekal neraka. Nak selamat tu lah dulu. Kenapa? Ni akidah kena betul. Lepas tu boleh nak selamat daripada masuk neraka Jahannam. Tu pergi pada pekoh tasawuf pula. Jaga amal zahir, jaga amal batin, jaga daripada maksiat zahir, jaga daripada maksiat batin. Tu pun nak cerita pula hak nak selamat daripada masuk neraka Jahannam. Inilah kitab kita ni. Dia akan susun gitu tu. Kemudian dia pun disusuli pula dengan apa pengertian agama. Kemudian apakah tandaan orang beragama yang sebenar? Siapa orang beragama yang sebenar? Kalau tanya, siapa agama sebenar? Semuanya akak tangan belaka. Siapa orang beragama yang sebenar? Akak tangan belaka. Dakwa belaka. Tapi sebenarnya siapa orang beragama yang sebenar? Dia ada 4 tandaan. Ada 4 ni barulah orang beragama yang sebenar. Tapi yang pertamanya, akidah yang betul. Itu pertama. Tak ada tu tak ada agama. Kemudian pembagian agama ada berapa pula? Islam, iman dan ihsan. Islam takrif dia apa? Iman takrif dia apa? Ihsan takrif dia apa? Ni dah kitab Faridatul Fara'id. Selesai tu. Kemudian pembicaraan dalam kitab Faridatul Fara'id adalah pembicaraan bab iman. Islam ngaji kitab fiqh, ihsan ngaji kitab tasawuf. Tapi sebelum nak pergi pada tauhid pembicaraan iman, agama kita bukan iman sahaja. Agama kita Islam, iman dan ihsan. Tapi kita ni nak bicara bab iman lah. Tapi dia cerita dulu hak agama ni. Takut duk cerita bab tauhid saja. Fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar, tak cukup kau penang agama seumpama ni. Dia pun pergi kepada hak pembicaraannya bab iman. Lengkap dalam kitab ni ke-6 rukun iman. Lengkap ke-6 rukun iman. Terkadang kitab-kitab tauhid yang kita kata lebih kurang kitab Faridatul Fara'id, terkadang hanya ada di dalam tu pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul saja. Mana malaikahnya? Mana pembicaraan kitab? Mana pembicaraan hari kemudian? Terkadang tidak didatangkan. Kalau kitab tu kecil macam Faridatul Fara'id, mana tak lengkap lah. Sebab di dalam tu hanya pembicaraan berkaitan sifat Allah, sifat Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, rukun iman ada 6. Mana cerita malaikahnya? Mana cerita kitabnya? Mana cerita qiyamahnya? Tak ada. Kitab Faridatul Fara'id lengkap. Sebelum duk cerita bab qiyamah, bab kematian, dicerita dulu bab taubah. Dalam kitab ni cerita bab jaga kuliah yang 6 perkara yang besar dalam agama. Jaga agama, jaga nafsu, jaga diri, jaga harta, jaga maruah, jaga apa semua tu ada pembicaraan dia. Kemudian didatangkan pula perkara-perkara yang boleh membatalkan agama yang kita panggil murtad. Dia ada pembicaraan di akhir kitab. Sesat situ barulah dibicara bab kematian, bab qiyamah. Last kali dengan cerita syurga dan neraka, cerita melihat Allah, habis kitab. Ni Faridatul Fara'id. Sebab itulah dengan kitab-kitab yang lain yang sama level tu dia agak terkehadapan. Kalau ke ranking nombor 1. Ada ranking. Ranking ada. Kalau ke ranking nombor 1 kitab Faridatul Fara'id. Jadi hak pengarang kata ni kitab dia tu maknanya terkehadapan. Nak banding dengan kitab-kitab yang seumpama dia lah. Jangan kitab susah tu. Kitab yang seumpama dengan dia. Dan dilebih akan dia. Sini ada dalam terjemahan ni. Tufaddalu, dan dilebih. Tufaddalu, bukan tufaddilu. Dan dilebih akan dia, akan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad, kitab Faridatul Fara'id ni, atas sekaliang segala umpama tu. Daripada beberapa risalah yang kecil ni,
dilebihkan seperti dilebihkan emas atas perak. Allah. Faham? Perak mahal juga tau. Ke tak mahal perak? Tak perak mahal ke tau? Mahal. Nak banding emas lah. Tak mahal, tak ada harga mana perak tau. Berkadar tak perak? Ada tau. Mau dia banding. Buat banding kita ni dengan atas sekaliannya. Atas sekaliannya ni segala umpama daripada kita kecil ni. Kalau nak lebih pun seperti dilebihkan emas. Emas ni paridah. Di atas perak. Perak ni kita kecil yang lain. Tuang kita akad. Ni ya. Sebab apa? Supaya orang tertarik. Syarak membenarkan. Kalau kita tak faham ilmu tasawuf Allah. Kita tauhid ni tak ada tasawuf ni. Syekh Ahmad ni pandai tauhid je ni. Tak pandai tasawuf ni. Ulama-ulama muktabar terdahulu lengkap. Ulama muktabar terdahulunya lengkap. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Cuma susunan Allah. Terkadang ulama ni dia menonjol dalam ilmu tauhid. Fiqh kemah. Tapi fiqh menonjol orang lain tu yang buat. Itu susunan Allah. Ni setengah ulama menyatakan maksud hadis khilafu ummati rahmatun tu. Khilaf perbezaan di antara ulama-ulama ni satu rahmat. Perbezaan macam mana? Ni tu awak timbul tauhid. Ni tu awak timbul fiqh. Ni tu awak timbul tasawuf. Sebab kalau di seorang tu timbul tiga-tiga, tak dang dia, tak dang. Tiga-tiga timbul di dia belaka. Kalau satu tempat nak tanya bab tauhid, tanya syekh tu. Fiqh, syekh tu juga. Tasawuf, syekh tu juga. Tapi waktu timbulnya, ni cerita dululah, cerita dulu. Kalau tanya bab tauhid, cari syekh ni. Kalau tanya bab fiqh, cari syekh ni. Contoh kemudian, kalau tanya bab tauhid, cari pada Mekah. Tuang kitab Baqarah. Kalau timbul masalah bab fiqh, cari Tok Syekh Qadim Mandili, tuang kitab Penuh Bagi Hati. Kalau dalam bab tasawuf, cari Syekh Syafi'i. Syekh Syafi'i dia alim dalam ilmu hakikat. Timbul gitu. Ni ke Mekah ni satu-satu syekh tu alim belaka. Alim belaka. Tapi jadi tuang timbul ke dianya, tu timbul tauhid, tu timbul fiqh. Maknanya jangan kata pula ni pandai tauhid je ni, tasawuf tak pandai. Mai duk akad. Akad nak cerita supaya orang jadi gemar, jadi maju kita. Itu syarat membenarkan. Kita nak keping gapa-gapa kan? Kita akan ceritalah, marilah tempat kami ni bagus, tempat kami ni madrasah kami, masjid kami, surah yang aktif, ilmu agama yang cukup, marilah sini. Allah dia akad tempat dia, syarat membenarkan. Tapi kena cerita sungguh lah, jangan bohong pula. Orang mari-mari pergi madrasah dia, pergi masjid dia, kata cukup. Itu bohong pula. Lepas tu tasawuf ni pembicaraan jaga hati. Pembicaraan jaga hati. Itu cerita ulama dululah lengkap. Orang sekarang ni ialah dia ambil satu-satu bidang. Kalau ambil satu bidang tu, bidang lain kau aku calana sekali. Ini orang sekarang. Dia ambil satu bidang, belajar satu bidang, lepas tu hak bidang lain dia baca sendiri. Dia nak kupas juga. Ni pun orang nak. Tapi ulama dulu tak. Ulama-ulama tabar terlalu tidak. Pengajian mereka puluh-puluh tahun, belah-belah ilmu, belah-belah mata pelajaran. Apa panggil apa? Maddah. Belah-belah maddah, belah-belah mata pelajaran lengkap. Ni orang dulu. Sebab tu mereka memahami kitab sangat kemah, sangat jelas. Orang sekarang ni hanya membaca sendiri. Dia membaca sendiri satu masalah, alat dia pun tak kemah. Dia baca ikut rambang gitu je. Akhirnya kitab maksud lain, dia pergi faham kod lain. Ni pun orang dah. Orang sekarang.
Sebab tu kadang-kadang adalah diskusi perbahasan dalam bab satu-satu masalah. Di fatwa ni biasa berlaku dulu-dulu. Jadi dua pihak, satu pihak dia baca kitab je, dia baca je hadis Nabi, dia baca hadis dalil. Hak Ali ni pun tanya, awak baca hadis Nabi tu baris kok tu sebab apa? Moteng. Awak baca tu baris salah, makna pun lari. Dia padang duk main alat tu je. Kenapa awak baca seumpama ni? Pada gebah situ je. Kalau tak kemah, hak alat-alat. Dia tu buat alat, dia kemah. Dia baca satu-satu hadis tu, kenapa Nabi bersabda seumpama ni? Faham dia faham panjang je. Ini orang dulu, ulama-ulama dahulu. Ni setakat reti bahasa Arab, ngaji nahwu sikit, ngaji soroh sikit, dia nak baca kitab sendiri. Lepas tu nak kupas sendiri, nak bawa masyarakat. Ini orang sekarang. Adapun ulama-ulama muktabarnya, Tok Tugu Pondok ni dia alim semua ilmu. Sebab tu kadang-kadang orang sekolah dia pergi pondok, dia kejut, Tugu ajar belaka. Hak tu pun dia ajar, hak tu dia ajar belaka, belah-belah ilmu. Kita sekolah satu pensyarah, satu bidang je dia ajar. Nak ajar lain tak nak pergi dah. Hak tempat pengajian mereka seumpama tu. Pondok dak. Sebab Tugu nak buka pondok ni 20-30 tahun belajar. Belah-belah ilmu dada. Ni. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi pondok, kita dengar Tugu mengajar, kalau kita orang tak ada asas, dengar saja lah. Allah pun tu. Sebab apa? Sesa tu diperici. Kalau kita orang awam ni tak ada boleh gapa tak ada. Tapi nak cerita nak diperici tu kemah. Tapi oleh kerana kita ni bukan nak perici, kita nak kasar-kasar dulu. Setakat nak pakar le orang panggil. Tapi pengajian pondok tak diperici satu-satu. Sebab pengajian dalam, bukan fardhu ain. Dia kemah. Tu tunggu. Orang alim sungguh lah tu. Kalau bawa ngajar kok kapung ni, setakat sama-sama bawa diri je. Sama-sama ajar, sama-sama cerita, sama-sama bawa diri. Setakat orang kasar-kasar, biar jadi kita beragama. Nak tahu kata detail halus tu, kena ngaji suku sakat pula tu, kena duduk pondok. Kena duduk pondok. Sebab tu kadang-kadang orang duduk pondok ni, siapa ke beranak cucu duduk balik kampung. Sebab apa? Tak nak pergi. Tak nak tinggal kaedah pengajian. Beranak bercucu apa pondok. Walaupun duduk pondok ni rumah pun sepik-sepik, duduk lah. Dah payah apa? Anak-anak besar sikit, dia buat pondok. Kat budak-budak, duduk pondok tu. Balik makan rumah je. Tak selamat. Dia ambil anak besar-besar, kan dah pondok ke sepik-sepik je. Bila anak tu besar sikit, dia buat pondok. Mungkin duduk pondok. 7-8 tahun duduk pondok dah. Duduk sendiri dah. Tak masalah. Siapa ke tak boleh kapung duduk dalam pondok ni? Kita dah tahu pengajian tu apa. Sebab kita mengaji ni kaedah kapung setakat untuk faham agama cara kasar-kasar, betul jalanan agama gitu je. Adapun hak Tugu Pondok ajar sungguhnya, bukan kata kasar-kasar dah lah. Perici satu-satu perkara. Perici satu-satu perkara. Sebab tu kita ngaji kodoh kapung ni tak senang nyehu-nyehu lah. Tak senang nyehu-nyehu. Sebab apa? Kodoh setakat nak boleh beramal je. Setakat nak betul diri je. Nak ngaji lebih hidup pondok. Tu je. Kita ngaji kapung ni setakat betul kita dalam jalanan agama. Kodoh tu je. Nak boleh lepas fardhu ain kita je waktu. Jadi tuan kitab ni cerita kitab ni. Nak banding kau? Macam tempat rupa tengah mata. Kalau nak kebak lebih, lebih bezanya antara mah dengan perak. Hariyatan. Hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha. Bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fu'ah wa haqiqatan bi an turfa'a bini maju belaka itu tunazzalu turfa'a tuhzara ala minassatit tarjihi
wal i'timadi minassati tarjihi wal i'timadi. Dia bukan minassati tarjih tu. Manissati tarjih, mim bagi atas, nun bagi bawah. Bukan mim bagi bawah, nun bagi atas, bukan. Mim bagi atas, nun bagi bawah. Manissatil tarjih wal i'tibad. Manissah ni kalau jamak di manas tu terjamak dia, kita kata ni pelaming lah. Pelaming. Manissatit tarjihi wal i'timad. Sini dia macam ni hak Rumi. Minassati ke? Manissati, mim bagi atas, nun bagi bawah. Bi an turfa'a ala manissati tarjihi wal i'timad. Sebenar dengan bahawa dilobakan atas mendapatnya. Orang ni sebenar-benarnya orang loba nak mendapatkan risalah aku ni, kata Syekh Ahmad. Dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Maknanya kalau hak dalam kitab ni orang akan ingat. Hak bicara-bicara hak dalam kitab ni orang akan ingat dalam hati. Akak mereka ni. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini, diangkatkan risalah ini ke atas panjangan kelebihan. Panjangan ni tempat tinggi lah, macam kita kata kat pelaming lah. Panjangan kelebihan, mana kelebihan yang macam orang tu ni dia ni luar tu ada tu nombor 1 tu. Panjangan tu. Qauluhu panjangan, iaitu tempat yang dihiasi, dihantar atasnya perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula diperjumpa akan dia dengan suaminya di hadapan orang ramai. Pelaming lah. Tak, pelaming lah. Dia jemaah dengan panjangan kelebihan. Kelebihan mana apa? Maknanya sepatutnya memang kitab ni kena akad ke depan. Makna kalau kata kau kalau nak berhujah ke nak apa ke, ambil kitab ni, bubuh ke depan. Seumpama kau bubuh tempat molek macam pelaming lah, bubuh atas tu. Bubuh atas tu molek. Dan ada dam suti tu. Ada tak umi dam? Wal i'timad tak ada wa suti. Dan diperpegang dengan dia, dengan risalah ini. Ada dam suti tak umi? Umi ada? Ada tak dam? Ada dam suti tu. Dan diperpegangkan dengan dia. Jadi sebenar-benarnya risalah ni memang kalau sangat nak dapat. Memang orang ingat pembicaraan tu. Orang ingat akan pembicaraan ada dalam kitab ni. Dan kalaulah kita nak berhujah ke nak menghukum ke, ambil risalah ni, angkat risalah ni, bubuh macam depan tu. Ada masalah apa? Buka kitab ni. Dan diperpegang dengan dia. Tempat kita pegang, tempat kita masalah apa, mau ambil mana? Ni kitab Faridatul Faraid ni. Gitu. Tapi kalau kita kata kitab mana kau? Kitab Faridatul Faraid. Kalau orang ngaji betul dia ambil pun depan. Kalau kita kau Faridatul Faraid, kita gapo pula main Faridah. Kalau kau tak tahu. Tapi kalau kau tahu memang lah. Mau ambil mana masalah ni? Mau buka dalam kitab Faridatul Faraid. Orang okey ya? Orang akan buka kitab Faridatul Faraid. Kadang-kadang orang dah buka dah. Dengar nama kitab pun orang okey pakai ya, pakai tu lah. Gitu je. Ni kadang-kadang orang terdesak ni, apabila bahar lekat dianya, mau ambil mana benda ni dalam kitab tu. Kita punya nama kitab glamour ni, kita pun stop lah dah kitab tu. Kan kitab Faridatul Faraid kita pun gundu. Sebab apa?
Kitab tu kitab hok orang pakar belaka tu. Tu tunggu pakar belaka tu. Balik cek tak ada sekarang. Tipu dia. Dia sepit, dia berutuk, dia gebur nama kita. Ada pada tu. Cari tak jumpa. Tanya dia mula, kat mana orang kata tu? Tapi bukan cerita bab Faridatul Faraid ni, kitab lain. Saya cari dah kitab awak sebut nama tu tak ada kat mana? Saya pun gamuk-gamuk je dia kata. Mengaku kita boleh sebut nama kitab hok terkehadapan. Jadi kita tak boleh nak bahar lah. Kita ambil kitab dulu tengok balik. Gitu je. Jadi macam hak kitab Faridatul Faraid ni, sepatutnya kita angkat di depan. Ada nak berhujah ke, nak menghukum ke, ambil kitab Faridatul Faraid ni. Dan diperpegangkan dengan kitab ni. Pakar kitab ni. Ni tuang kitab kata, sepatutnya gitulah. Hak ni hak tuan kitab nak supaya kitab dia menarik minat orang. Diceritalah bab urukan kitab dia nya, dan apa yang dicerita ni memang sebenarlah hakiki yang berlakunya sebagaimana yang tuan kitab ni kata. Kitab yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sammaituha Faridatul Faraidi fi ilmil aqaid. Wallahu a'lam. Kita kutipan derma macam biasalah. Kemudian pasang dok sebelah tu ada lagi tanah. Hok ada ni hok ada pokok buluh tu dok. Di sebelah tu kosong gitu. Maknanya kalau ada rezeki tu, kalau ada rezeki lah tidak surah pula. Gitu jelah. Tapi hok ada tu 200 lagi. 200,000 lagi. Yang mana 200k gitu dah. 200k. K tu ke apa? K tu ke apa? K 3T kosong. Jadi tulis K tu apa? Kilo. Dah sekarang ni kalau 1,000 1k dia tulis. Kalau 200,000 200k. Itu ada K tu apa maksud? 3T kosong. Mana K tu 3T kosong belakang tu. Maknanya hak baki tanah depan tu 200,000. Tak dia sebenarnya kawasan-kawasan ni di Smoleknya kalau ada orang nak jual dia kena sambung. Sebab kalau boleh kat orang, kalau orang tu orang yang memang surah juga tak apa. Kalau orang tu bukan orang surah, jadi kadang-kadang bermasalah dengan surah. Yelah kalau ada program besar-besar, orang ramai sikit, orang pakin kadang-kadang tidak perasan. Kena-kena payah ni nak keluar, payah ni nak masuk. Mula jadi perang lah. Perang dengan surah. Dia biasalah kadang-kadang dia kadang-kadang kawasan surah ni. Jadi tuan bubuh orang tak minat dengan surah pun ada juga. Dia gitu. Apa dia tak minat dengan surah ni? Kalau selih kata kita pergi parkingnya. Bukan sekat pun jalan nak tubik masuk. Tapi nak tubik ni payah lah. Nak ulu pala kereta Nak ulu, nak ini. Tak nampak. Ni, kiri kanan ada kereta. Padahal kereta tengok dah. Maknanya dia kata, pintu pagar orang tak tutup lah. Tapi tepi-tepi tu dibubuh. Orang nak tubik ni, bila ada kereta kiri kanan ni, dia nak keluar tu payah. Dia kena, apa? Ke depan nak kita tengok. Ada tak kereta mari nak keluar ni? Tu mereka
Ngepek Allah nak letak kereta ni, nak main ngaji, nak main dengar-dengar lah, jangan nak nyusah kat orang. Kena ada satu kali tu saya keluar lewat dah, memang lewat lah, orang balik belakang dah, ada sekereta tak boleh keluar lagi. Tak boleh keluar lagi dia kata. Sebab apa tak boleh keluar lagi? Sebab kereta saya ni ada hot dalam surat, ada lagi dalam surat dia kata. Sekat kereta dia ni lah, ada lagi dalam surat. Tak ada dah kata. Lepas tu kereta sekat saya ni, kena-kena tuan rumah tu bubuh kereta depan, mu sekat jalan aku sekat mu tak boleh balik. Pernah berlaku. Dia ingat ke kereta hot sekat dia tu kereta orang surah juga, maknanya tak keluar lagi ni dalam surah, tak keluar lagi. Saya kata tak ada dah, ada orang dah dalam surah tu. Saya keluar tu kemudian dah, tak ada dah. Tengok-tengok nombor, kita pun kenal juga lah nombor kereta sebelah. Kereta tuan rumah ada tu, ada di sakok gapa-gapa tu, dia pun belau. Kena pergi minta dengan dia pula. Keluar tu gok. Lah, manis leting lah mukanya. Manis leting muka. Manis leting ceteng lah jawapan dia. Lain kali jangan duduk parking depan sakok jalan orang. Tak balik amalan ni jawapan dia. Kalau kira orang duk mari surah, Allah sikit-sikit tu kira. Tapi kalau yelah, kalau dia tak berakhir dia gitulah. Dia kalau molek kawasan-kawasan tu boleh surah, barulah kita mudah sikit. Mudah. Sebab tak ada sel gitu. Ada hok ni hok buluh tu, hok tempat pokok buluh tu. Jadi tanah depan tu 800,000. Maknanya tinggal 200 hari tu baru 3/4 baru selesai. 3/4 baru selesai. Ni kitab Muniyatul Musalli, muka surat 14. Muka surat 14 baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 14 baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kedua daripada 3 kesempurnaan menghadap kiblat, bahawa engkau hadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kamu. Bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu, bukan hanya dada menghadap kiblat, hatinya ke lain, tidak. Dada menghadap kiblat, hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan menghadap kiblat. Sebab hak kiblat dadanya adalah Kaabah. Kiblat hati ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita solat. Kiblat dada hadap kepada Kaabah. Kiblat hati ingat akan Allah. Kiblat doa ke langit. Itu kiblat doa. Kiblat solat dengan dada Kaabah. Jadi menghadap kiblat ni kesempurnaannya bukan hanya menghadap Kaabah dengan dada sahaja, bahkan menghadap hati kepada Allah dengan bahawa hati kita kena ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita solat. Jangan dada je straight, tubuhnya tak bergerak kemah, tapi hatinya tak lain. Ini kesempurnaan menghadap kiblat. Tapi sebelum cerita bab hati, kena pastikan menghadap kiblat dengan dada. Syarat sah solat tu kena sempurna. Tu syarat sah solat, menghadap kiblat dengan dada. Muka menghadap kiblat hukumnya sunat. Yang wajib menghadap kiblat adalah dada.
dada ni ketika menghadap kiblatnya dalam kebanyakan solat lah dada lah. Tapi bukan kesemuanya dengan dada. Sebab pada masa kita berdiri, pada masa kita duduk, memanglah kita menghadap kiblat dengan dada. Tetapi pada masa kita rokok, pada masa kita sujud, dada kita bukan ke Kaabah. Faham tak? Dada kita ke latar, ke bawah. Dada kita ke bawah. Masa kita rokok, masa kita sujud, masa berdiri, betul lah dada kita menghadap Kaabah, menghadap kiblat. Masa kita duduk antara dua sujud ke, duduk tasyahud ke, memanglah kita menghadap kiblat dengan dada. Adapun masa rokok, masa sujud, nak ke kiblatnya macam mana? Kiblatnya kepada hala tubuh kita tu, badan kita tu ke mana? Ni kalau kita ke depan gini rokok, sujud begini, panggil menghadap kiblat. Dia biasa rokok tak timbul lah sujud. Yang mana kadang-kadang kita nak sujud tu anak duduk depan ke, faham tak? Ataupun tiba-tiba di depan tu jatuh najis ke, tengok kita solat jatuh cecicok suti, nak sujud ke mana? Depan lah. Ataupun ketika kita solat anak cucu duduk depan tu congok, nak sujud mana dia ada. Kita pun oleh kerana depan tu ada cucu, depan tu ada tak cicak, dia jatuh, kita pun sujud serong. Ni sepatutnya kiblat gini. Kita ikut bangunan dia lah. Kiblat tu jangan salah faham pula. Kira kiblat ni ikut betul-betul ni bangunan surau kita ni. Tapi apabila kerana kita nak sujud ni tak boleh, kita pun serong ke tepi, ke kanan ke kiri ke, sudah tidak menghadap kiblat, batal solat. Lepas tu nak sujud mana tu? Nak sujud mana atas budak? Kita nak kena ni nak sujud tepi. Nak sujud tepi, kita punggung kita kena alih dulu. Punggung kita kena alih dulu, barulah kita sujud straight balik. Bukan punggung duduk diam tepat asal, lepas tu kita pun kita ke kanan, kita ke kiri, kiblat tak lagi ni. Sudah lari daripada kiblat. Ada. Ataupun lah sujud lah ada cucu depan pun, kita segong dia. Faham tak segong? Nak segong tau. Segong lah. Sela-sela segong dia. Jangan cepat sangat boleh batin kawan tu. Kita pun segong, kita pun sujud, dia pun khabar atas kepala kita. Ada benda lah. Ada benda lah. Tak apa. Sujud rukuk panjang, setengah jam dah apa sujud. Sujud bukan panjang kan? Apa masalahnya? Sujudlah boleh setengah jam selagi cucu tak lari, tak usah duduk tu lah sujud. Mana? Takut tak jadi semayang, mengilah tu. Mengilah lalu dah tak lari, dah main gitu. Pada duduk mengilah situ je. Ketawa. Dah ketawa? Ketawa. Tapi kalau ketawa ni terkeras. Ada terkeras. Mana apa? Memang bukan sengaja ni. Terkeras. Ketawa. Kalau terkeras tak batal solat. Dimaafkan. Tapi jangan banyak. Kalau ketawa sampai berair mata, tu dah ada tu. Tu berhentilah semayang. Tapi kalau terkeluk balik, semayang tu tak batal. Ketawa ni batal. Sengaja batal. Terkerasnya tidak batal. Macam orang latoh lah, jatuh barang, dia pun latoh, cokek ke apa dia, gitu lah. Kadang-kadang dia latoh tak berat-berat, dia latoh tak kira dia latoh ke apa pun, tapi latoh 2-3 patah je. Panggil apa tu? Tidak sengaja, dia panggil terkeras. Pandang terkeras ni terkeluar, maksud dia gitu, terkeluar. Maka tak batal solat, tapi syarat jangan banyak lah. Kalau banyak tu syarat tak batal, solat batal juga. Kalau dah banyak tu syarat tak maafkan dah. Kalau banyak kena berhenti lah.
Manakala terkeluar suara ngila ketawa tu tak apalah, teruskan solat. Terkeluar kita balik. Mana kita boleh tahan ketawa tu. Tapi saat ni keluar dah tak ni. Ketawa tu sikit tak batal. Sebab tak sengaja ni. Kalau sengaja sepatah batal dah, tak sengaja. Tapi kalau dia bubuh tangan ke, dia negak ke situ, kita sujud atas tangan dia. Kita sujud atas belakang dia tu yang negak. Yang netang kita sujud atas perut dia. Oha dia nampak. Dah kita kan. Tak boleh ke sujud atas anggota badan. Anggota badan kita tak boleh lah. Anggota badan orang lain tak apa. Ni. Orang tanya, orang puang biasanya, dia sujud jadi teralah dengan baju semayang orang sebelah ke depan ke, teralah dengan baju semayang. Baju semayang orang lain, bukan baju semayang dia. Sah dok semayang saya tu sebab saya sujud atas baju semayang. Baju semayang tak boleh lah. Tapi baju semayang siapa? Baju semayang orang depan, tak apa. Hak tak boleh sujud baju semayang, hak pakaian kita tak boleh lah. Kalau pakaian orang lain tak ada kena-mengena dengan kita. Sama juga anggota tubuh kita tak boleh lah. Tepat tu panah, kita pun bubuh tangan kita, kita sujud atas tangan kita. Tak boleh. Sebab itu anggota badan kita. Tapi kalau anggota badan orang lain tak ada masalah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, kalaulah tempat tu sempit, macam orang semayang Mekah, jadi macam semayang mayat, dia nak sujud atas orang. Sujud atas orang mazhab Syafi'i tak ada masalah macam mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i kita syarat nak sujud kena tankis. Tankis dengan makna nungging. Panungging. Tinggi punggung daripada kepala. Itu syarat sah sujud. Memang kita sujud tinggi punggung dan kepala. Kebetulan gitulah. Tapi itu memang di antara salah satu daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud adalah tinggi punggung daripada kepala, dipanggil tankis, kita panggil menungging. Makna kalaulah punggung dan kepala itu separah, kita pergi sujud bira bukit. Faham tak bira bukit? Jadi kepala kita di bukit. Jadi kepala kita dengan punggung tu jadi separah, selain. Tak sah sujud tu. Jadi kalau kita sujud atas punggung orang ke, kalau kita besar punggung orang tu kecil tak apa. Kalau kita sujud punggung hok tu bergemuk tu tak boleh. Atas mongeng orang lah. Kalau setakat sujud di celah kaki dia tak apa. Kena atas kaki dia pun tak apa. Kena atas betih dia pun tak apa. Sebab tu tinggi punggung dah lah, tak apa. Tapi kalau kena betul punggung, betul atas punggung, mana kalau masuk ke bawah tu, tulang dia ketuk sedang molek. Tak iyalah. Dia kalau pergi tempat-tempat yang macam Mekah tu, dia salah masuk tempat, dia kata macam mayat-mayat tak macam mayat-mayat. Masa berdiri tu macam mayat-mayat. Duduk mayang tak ada apa-apa lah. Mayang tak ada masalah. Mana rokok kita rokok, sujud tu masalah. Sujud tu masalah. Kalau kita tak boleh nak sujud, tak usah sujud lagi lah. Itu di antara keuzuran yang dimaafkan ketinggalan dengan imam. Hak ni kalau kita ngaji dalam kitab, dalam kitab Fatihah semayang, contoh masbuk tiap-tiap rakaat. Masbuk ni apa panggil? Masbuk dia dah kadang sesok. Panggil sesok. Bukan kita sesok ni miskin, bukan sesok miskin ni. Sumak, pang sumak. Bukan pang sumak. Sumbat. Apa panggil apa? Padat. Maknanya dalam kitab contoh masbuk berlaku tiap-tiap rakaat adalah padat. Sebab masbuk bukan rakaat pertama saja. Masbuk dalam semayang kita ni boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Contoh dalam kitabnya dah kadang sesok padat. Kita iktidal, kita tak boleh nak sujud.
Orang depan siap sujud 2 kali, dia pun bangun berdiri, barulah kita tolak dia ke depan, kita baru boleh sujud. Kita baru boleh turun. Kita naik tu tak dalam lama mana imam pun rokok, masbuk kita je. Sampailah kepada rakaat yang keempat pun masbuk kitanya. Sebab apa? Rakaat ketiga imam selesai sujud dengan makmum-makmum yang lain, dia pun naik rakaat keempat. Kita baru boleh sujud. Kita kat keempat ni, kita kat ketiga ni, kita baru boleh sujud. Imam dengan makmum depan tu naik rakaat keempat dah. Dan kita tak nak sujud tadi kan, sebab tempat tu sempit padat lah. Kita sujudnya kemudian. Kita naik rakaat keempat, tak ada lama mana imam pun rokok, sebab kita lambat. Naik berdiri tu lambat, maka tak dapat masa satu Fatihah. Masbuk. Itulah kita contoh masbuk tiap-tiap rakaat, di antaranya kerana kita sesak, kerana padat dia. Itu contoh. Di antara contohnya lagi, kerana kita lambat gerak, dia panggil lambat gerak diam. Lambat gerak diam ni, jadi kita ni ada keuzuran. Kita nak turun rokok lambat sikit daripada orang. Orang iktidal dah, kita buat iktidal slow-slow. Orang turun sujud, kita pun turun letak slow-slow ni. Orang duduk congok dahnya. Orang pun sujud yang kedua, kita baru boleh sujud yang pertama. Walaupun ketinggalan terjauh, dimaafkan sebab kita bukan sengaja ni. Kita tak boleh nak cepat ni. Turun sujud, orang naik rakaat kedua dah. Dia pun duduk antara sujud yang kedua, dia nak bangun tu pula slow ni. Ni lambat gerak diam dia panggil. Penyakit dia penyakit. Sakit lutut ke, apa masalah pun tak kira lah. Dia pun naik slow tegak rakaat kedua. Sekejap imam pun rokok. Tak dapat masa satu Fatihah. Masbuk, rokok selalu. Imam pun iktidal pun semua. Dia pun iktidal, imam pun turun ke bawah. Macam tadi lah, dia pun turun slow. Imam tasyahud awal, dia pun selesai sujud yang kedua, dia pun tasyahud awal. Imam pun naik rakaat ketiga. Imam naik rakaat ketiga, dia pun naik slow. Tuah nak boleh kena naik. Tuah ni, imam baca Fatihah separuh dah dengan makmum hak sihat berdiri rakaat ketiga. Dia baru terkia-kia barunya. Lambat nak tegaknya. Dia tegak sekejap je, Allahu Akbar, rokok dah imamnya. Maka masbuklah dia pun rokok. Rakaat keempat pun sama. Imam dia rakaat keempat, dia pun naik slow tu. Dah ada penyakit dia ni. Tegak rakaat keempat, sekejap je imam rokok. Tak dapat masa satu Fatihah makmum tadi, masbuk. Itu contoh. Masbuk tiap-tiap rakaat. Di antaranya kerana sesak padat tadi, yang keduanya kerana lambat gerak diam, kerana dia uzur. Itu contoh masbuk tiap-tiap rakaat. Yang ada orang mengajar masbuk kat tamu saja. Tu salah sangat tu. Kalau masbuk kat tamu saja tu salah sangat. Memang bukan salah kecil-kecil, itu memang salah betul lah. Kadang-kadang kita tersalah perkara-perkara yang lalu, itu tak pelik, tersalah benda yang lalu. Tapi kalau tubik kata masbuk kat pertama saja, itu memang salah sangat. Salah sangat tu. Ramai ngajar gitu dia tu. Dan radio pun ada, betul tak tahu. Telefon tanya radio, rakaat ketiga keempat, imam mempercepatkan bacaan, saya tak dapat masa satu Fatihah, masbuk tak saya rakaat ketiga keempat? Ditanya dia radio. Dia jawab ni, masbuk kat pertama je, ketiga keempat tak ada. Allah kata jawab gitu. Itu saya dengar sendiri. Orang tanya kat tiga keempat, oleh kerana imam mempercepatkan bacaan. Pertanyaan kat dalam radio ni, adakah saya jadi masbuk di rakaat ketiga, di rakaat keempat? Masbuk tak saya ni? Kalau masbuk, rakaat serta-merta baki Fatihah ditanggung oleh imam. Dia jawab kan, ustaz dalam radio jawab, masbuk rakaat pertama saja. Bukan ada satu buku solat yang ditulis bukan oleh orang fiqh, oleh orang Quran, orang hafaz Quran. Ditulis satu buku fiqh, ditulis dalam tu masbuk rakaat pertama saja. Itu memang salah sungguh-sungguh lah. Itu salah sungguh-sungguh. Memang salah terang-terang. Berat. Salah terang-terang waktu tu. Bukan salah yang tersembunyi. Jadi
Contoh masbuk tiap rakaat kerana sesak. Dah orang berdiri rakaat kemudian barulah dia boleh sujud. Lepas tu sujud pula kan sempurna sangat, bukan boleh cepat. Moga orang pun lah tepat padat. Slow-slow je lah. Mana dah keadaan kalau semayang gitu lemah dah. Mana lemah? Apa ngapa tak boleh nak napah? Tak boleh nak biok orang panggil. Lemah. Kalau kipas-kipas pun tak ada pakai pitang. Kalau jenis tak sihat. Dah main duduk padat gitu. Mana pun boleh jadi masbuk tiap rakaat. Dia ada orang telefon pelik-pelik kata. Dia tu orang telefon tanya dia supaya tanya mana-mana ustaz dia kata. Orang telefon tanya tu kenaling kawan tu belang-belang tanya kenaling. Dia tu maring dia tu malam dia tu orang ngajar kita istinja ingat baik kata dia. Istinja kena ada niat. Tak ada niat tak suci, tak sah maya bang. Istinja kena ada niat. Lepas tu ustaz tu kata peringat molek kepada anak beranak kita. Peringat molek ni bab sembahyang sah ke tak sah ni. Bab sembahyang ni sah ke tak sah ni. Kalau kita istinja tak niat. Tak niat sahaja aku istinja kerana Allah gitu bang kali. Kalau istinja tak niat, maka tak suci. Bila tak suci, sembahyang sah ke tak? Tak sah. Ingat baik tu tak sah sembahyang. Peringat balik ke keluarga kita. Dia pun dah mari banyak gitu dia kata Allah tak nak tidur malam. Dah sembahyang tak sah. Bila nak niat istinja ni? Basuh berak ni. Kata bukan kata istinja basuh najis ke sama je. Dia bukan ibadat yang bergantung kepada niat. Bukan semua perkara ni bergantung pada niat. Sebab kita menyucikan najis ibadat. Sebab suci dia najis ni syarat sah solat. Tapi kita nak menyucikan najis, perkara ni tak bergantung kepada niat untuk terhasil ibadat kita tu. Dia bukan semua ibadat bergantung pada niat. Bukan semua. Contoh kita derma, kita sedekah, itu ibadat yang tidak bergantung kepada niat. Ada ke mana? Saja aku masuk duit RM1 untuk beli tanah, RM200,000 lagi ada. Gitu. Saja aku masuk duit RM1. Lepas tu harga tanahnya RM200,000 lagi. Gitu kena niat gitu. Tak syarat niat. Bukan semua ibadat ni bergantung pada niat. Kita baca Quran tak syarat niat. Kita berzikir tak syarat niat. Saja aku baca Quran dah. Saja aku berzikir tidak. Saja aku tutup aurat tu tak bergantung pada niat. Ibadat tu kan syarat sah semayang kan tutup aurat. Kita pun pakai baju semayang perempuan saja aku pakai baju semayang kerana Allah. Tak syarat niat tu. Ibadat belaka tu, kebaikan belaka. Tapi bukan semua ibadat, semua kebaikan ni bergantung kepada niat. Kita tolong orang pun sama juga ibadat, tapi tak bergantung kepada niat. Sebab itulah dia ada beza. Dia ada beza. Kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Mana kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir? Dia sedekah, dia tolong orang. Itu kebaikan mereka tu. Dia taat pada ibu bapa, dia khidmat pada ibu bapa. Itu taat mereka tu. Ini kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Bila kebaikan yang tidak bergantung pada niat, orang kafir buat kebaikan tu sah, pakai jadi. Ada pun ibadat yang bergantung pada niat, macam mandi wajib. Itu ibadat yang bergantung kepada niat. Maka orang kafir, masa dia kafir tu dia mandi wajib dia niat ni. Kok masuk Islam kat gigi kan tak sah mandi wajib dia. Dia kena mandi wajib semula bila dia masuk Islam. Sebab mandi wajib ibadat yang bergantung kepada niat. Orang kafir bukan ahli, tak layak bagi ibadat yang dia niat ni. Kerana Allah memang tak ada Allah. Jadi walaupun dia mandi wajib, dia niat mandi wajib pada saing orang Melayu ni, dia tahu mandi wajib ni kerana dia niat, dia pun niat tak sah.
Dia masuk Islam kemudian dia kena mandi wajib suku sakap pula lepas masuk Islam. Sebab itu ibadat yang bergantung kepada niat. Adapun kebaikan yang orang kafir buat yang tak bergantung kepada niat, maka ibadat tu sah jadi. Dan ibadat tu ada pahala. Tapi tidak dicatatkan pahala kepada orang kafir ni sebab orang kafir belum buka akaun, orang ceramah kata. Mana akaunnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum buka akaun kan? Nak berduit ke mana? Nak berpahala ke mana? Tapi pahala tu ada. Tapi dah tak asyhadu ni. Dia asyhadu kemudian hak kebaikan ni, tolong orang, sedekah apa semua ni, hak dilakukan pada masa kafir ni, pahalanya akan dicatat. Sebab apa? Sebab ada dah buka akaun dah. Kebaikan mana? Kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Mana apa kebaikan terjadi dah walaupun orang kafir buat. Dia baik, tolong orang, tapi dia tak masuk Islam. Pas sudah, maka Allah Ta'ala akan balas kebaikan dia tu dengan Tuhan kurniakan atas dunia, murah rezeki, terlepas daripada kena musibah. Tu Tuhan balas. Kebaikan dia Tuhan balas atas dunia. Ni orang kafir percaya, tolong orang murah rezeki. Tolong orang, alah, kita tolong orang murah rezeki mana? Habis juing duit. Murah rezeki mana? Hak ada jadi kurang tolong orang. Orang kafir dia betul murah rezeki. Last kali, oleh kerana dia tak masuk Islam, nak catat pahala tak boleh sebab dia tak masuk Islam. Last kali Allah Ta'ala balas kebaikan dia dengan dipermudahkan pada masa mati. Itulah tu balasan yang terakhir. Dipermudahkan pada masa mati. Lepas dia mati ada adalah seksaan selama-lamanya. Sebab kebaikan tidak bergantung pada niat tu lah. Sebab tu kata kalau orang kafir basuh najis jadi, tak ada masalah. Orang kafir basuh najis tak apa-apa. Sebab itu bukan ibadat yang perlu kepada niat. Orang kafir mandi mayat, misalnya hak Islam ni anak beranak dia, hak mu'allah juga ke apa gitulah. Jadi anak beranak dia masuk Islam. Bila hak masuk Islam ni mati, hak anak beranak dia hak kafir tu nak mandi, boleh dia mandi, tak ada masalah. Sah mandi mayat. Sebab mandi mayat tak syarat niat, sunat je niat. Kita mandi mayat tu kan, saja aku mandi atas ni mayat, sunat je. Sunat je niat. Bila ibadat yang tak bergantung sahnya kepada niat, maka orang kafir buat pun jadi. Mana kalau kata anak beranak dia hak kafir nak memandikan jenazah, hak masuk Islam dah ni, bila dia mati, maka mandi tu sah, terangkat fardu kifayah kepada orang Islam yang lain. Sebab apa? Sebab mandi mayat bukan ibadat yang bergantung pada niat. Jadi bukan semua perlu pada niat. Istinja tak perlu pada niat, basuh najis tak perlu pada niat. Oh, dia ajar gitu. No, kenal dengan kawan tu. Sah batas mayang ni. Tak sah semayang sebab istinja tak niat, tak suci. Bila tak suci semayang sah. Ada hak ingat molek dia tu ustaz tu ajar. Allah kata berat ajar gitu. Mak kata malam nak tidur tu kan nanya. Lepas tu saya dia kata dia telefon tanya tu bunyi macam Allah cakap tu macam takutan. Macam kenaling dia kata saya dia telefon dia tanya. Malam tak boleh tidur kata dia. Dah tak sah semayang tu kita bila lah istinja basuh berak niat. Allah kata ambil mana pula? Ambil mana? Tak je dengar tau. Oh, kalau dengar pada nak boleh tidur kau. Nak tidur kan, nak semayang daripada dulu pala ni tak sah. Nak tidur. Kerana tak niat. Dia bukan semua bergantung pada niat. Bukan ambil semayang sendiri pun, mandi wajib sendiri pun, mazhab Hanafi tak wajib pun niatnya. Mazhab Hanafi semayang, puasa wajib lah niat. Ambil semayang, mandi wajib tak syaratnya, sunat je niatnya. Sebab apa? Sebab amalan yang sebenar bukan ambil wudu, bukan mandi wajib.
Amalan yang sebenar adalah sembahyang. Sembahyang kena niat. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nak sah amalan kena ada niat. Mana amalan? Sembahyang. Ambil wuduk bukan amalan, ambil wuduk cuma nak pergi pada sembahyang. Mandi wajib bukan amalan, wasilah je. Wasilah mana apa? Nak pergi kepada sembahyang. Jalan nak pergi pada sembahyang kena mandi wajib. Jalan nak pergi pada sembahyang kena ambil wuduk. Itu bukan amalan dipanggil. Tak payah niat, mazhab Hanafi kata. Itu pun tak payah niat mazhab Hanafi. Sebab tu ada orang dia mandi wajib tak niat. Ada faktor. Dia kata saya lama kena mandi wajib tak niat, dia kata. Tak niat guna pula. Dah kanlah buru-buru tak ada niat sikit habuk dah. Pelik juga kata tak niat ni. Dia niat gapo baru stokor ke mana niat ni. Tapi tak apalah. Dia kata betul-betul tak niat. Lepas tu guana kalau mazhab Syafi'i, mandi wajib itu tidak sah, tidak terangkat hadap besar. Solat dalam keadaan berhadap besarnya maklumlah tidak sah. Lepas tu kena qada ke tak payahlah. Taklid mazhab Hanafi. Tapi taklid macam mana ni lama. Kita buat dulu tak tahu pun Hanafi, taklid kemudian pun boleh. Tak perlu kepada qada solat. Walaupun pada masa kita buat dulu tu tak tahu Hanafi tak Hanafinya. Harus taklid kemudian. Kita buat salahnya dulu, tahunya kemudian. Lepas tu macam nak salah dulu. Dah kata mazhab Hanafi, saya kita taklid Hanafi lah. Tapi buatnya lepas dah terhasil taklid. Walaupun kepada perbuatan kita yang lepas. Maka tak perlu kita qada. Begitu je lah. Kita dengar pun pelik. Kata macam mana istinja. Hak saya dengar balah ni buat benda lain. Kecoh kau. Dia kata siap mandi wajib baru niat. Tu. Siap mandi wajib baru niat. Aja dengar tu. Beres mandi siap baru niat. Niat macam mana? Saja aku sudah dah mandi wajib. Dah sudah dah kan? Tak dah sekarang ni dia kata mandi beres, habis dah siap dah mandi, barulah niat. Dah niat guna lagi. Takkan niat saja aku nak mandi. Nak mandi guna, nak keluar bila akhir dah ni siap dah mandi. Niatnya saja aku sudah dah mandi wajib. Ke niatnya guna? Ke maksud dia guna sebenarnya? Takut kita ngajar molek dah kita salah faham ke? Maksudnya apa? Selesai mandi barulah niat mandi wajib. Maksudnya apa? Maksud dia mana? Aja dengar. Apa dia aja dengar? Maksudnya mana? Sesah dulu. Dekat-dekat nak lak, nak lak dengan tuala tu baru niat. Dah. Yelah lepas mandi kita nak lak dengan tuala. Mana sebelum lak tu lah niat. Sebelum lak tu niat. Kalau dah lak tak boleh niat dah sebab air tak ada dah. Ke mana? Dia takut salah faham tu. Dia kita mandi wajib ni disunatkan kita najis-najis basuh dulu. Kotoran-kotoran basuh dulu. Mana kalau berdaki-berdaki tu bersabung dulu. Sunat ni kita. Tapi kalau kita ada wajib daripada awal lagi dengan kotor-kotor, dengan peluk, dengan ada najis, istinjak pun belum, tak ada masalah. Sunat je. Sekarang ni dia berok dak istinjak pun lagi, dia mandi wajib lalu dak. Tak ada masalah. Yelah dikira pada masa dia istinjak, dia basuh berok dia tu sekali dengan terangkat ada besar di tempat yang dibasuh berok tu. Tak payah duduk cakung macam kali. Dah lah. Kena. Saya cakung macam kali, kalau tidak cakung masuk istinjak satu hal. Lepas tu baru cacar mandi wajib kena cakung pula. Sebab nak perhatian air di masrubah tu, di halaqah dubur yang terbuka pada masa duk cakung tu. Jadi dua kali cakung ni. Jadi dia kira sekaligus lalu dengan istinjak. Tak ada masalah. Cuma disunatkan
Najis kita basuh dulu sebelum kita mandi wajib. Bukan najis saja, kotoran-kotoran dengan daki-daki busung tu kita beres dulu, kita sabung dulu. Habis dah sabung, tubuh pun bau wangi dah, barulah kita pun siram air, niat mandi wajib dengan air yang segantang je. Ni nak kata mandi wajib air segantang, ambil wuduk air cupok ni. Kalau kita ambil mandi wajib air segantang, daripada awal-awal tengok segantang tu bekok daki. Sebab kita Malaysia panah peluh berdaki. Hak Mekah dia tak berdaki, itu cerita lain. Kita berdaki kalau mandi pakai mandi wajib air segantang sungguh, memang orang tua kata bekok daki. Budak-budak mandi kan, orang tua marah kan, muni mandi bekok daki. Ada mandi bekok daki. Mandi buru-buru naik lalu dah. Mana panggil bekok daki. Daki yang kering tu jadi bekok semula, tubik daki. Mana beres habis dah mandi dengan sabun-sabun siap, barulah mandi segantang, mandi wajib. Tak guna air lebih. Siap mandi wajib segantang ni, sunat jangan kita lap air mandi wajib yang ada di tubuh kita tu. Dia biar air mandi wajib, air ibadah tu meresap dalam tubuh kita. Dang sejai-sejainya air segantang je. Sejai-sejai kok mana? Pandai sejai-sejai. Tak sejai-sejainya. Sebab air sedikit tu digosok, tak ada nak sejai-sejainya. Ada pun hak kita mandi wajib, hak kita guna air banyak-banyak tu, hak tu air mandi wajib, air ibadat. Rata kali pertama, rata kali kedua, rata kali ketiga tu air ibadat. Kita rata ni belah-belah puluh-puluh kali air ibadat duk nak parik dahnya. Tak ada dah tubuh kita nya. Hak tu lak lah cepat-cepat. Ni kata, bukan kata lepas habis semayang je sunat jangan lak, biar dia kering di anggota wuduk kita. Mandi wajib pun sunat jangan lak, biar dia kering di anggota tubuh kita. Mandi wajib segantang tu lah, hak 3 kali rata tu. Ni kata selesai bersabun, siap bersih dah, barulah kita mula mandi wajib. Bukan niat mandi wajib selepas selesai mandi, bukan tak mandi lagi. Kita hanya menyucikan tubuh daripada najis-najis dan kotoran-kotoran daki contohnya. Tu ada lah tu. Ke mana? Tu kata takut salah faham. Tak logik mandi siap. Baru nak niat mandi wajib tak kena gitu. Mungkin macam saat ni lah. Mandi biar bersih tubuh dengan sabun beres dah. Cuma mandi segantang, kemudian jangan disunatkan jangan lap air tu, biar dia meresap di tubuh kita. Kan? Jadi was-was pula, dak mayang lah kalau mandi baju segantang tak rata. Apa tak ratanya? Jadi kadang-kadang pekoh-pekoh ni salah mudah-mudah tadi. Masbuk kat tamu saja. Tu salah tak ada agak. Sesak. Mana? Masbuk berlaku tiap-tiap rakaat bila sesak, bila kita lambat gerak diam. Jadi kita balik pada sujud tadi. Dia sujud tak ada masalah, atas anggota tubuh tak ada masalah kalau bukan anggota tubuh kita. Tapi kalau depan kita jatuh tak cicok, tu tak ada arah lah. Kalau tak cicok kau, kena alih sujud. Jangan alih sujud sengit. Jangan. Kita kena alih tubuh kita, baru kita boleh sujud tepi dia. Tepi dia. Sebab apa? Sebab rokok sujud kiblat kepada tubuh. Tubuh kita ni. Sebab dada sudah kelata. Menghadap kiblat dengan dada ni adalah ketika berdiri dan ketika duduk. Sebab itulah kalau orang uzur semayang duduk tak ada masalah lagi lah, sebab kiblatnya kira di dada. Dia uzur daripada duduk, semayangnya mengiring macam mayat dalam kubur.
Hal tu pun tak ada masalah lah sebab dia mengiring gini. Dadanya ke kiblat. Kan tak? Dadanya ke kiblat. Apabila tidak boleh mengiring ni, jadi kalau boleh mengiring memang terbalik. Mengiring, kita berdiri, uzur, duduk, uzur, mengiring, uzur, melentang. Melentang nombor 4. Selagi kita boleh mengiring, kita sudah semai melentang, kita tidak ikut tertib, tidak sah solat kita. Berdiri masih lagi boleh, main duduk, main fardu ni bukan main sunat, tidak sah. Duduk masih lagi boleh, semai mengiring, tidak sah. Mengiring boleh lagi, di kebun melentang dah, tidak sah. Orang semai melentang ni orang yang memang lembek dah lah, kita kata lembek dah, memang lesu dah. Kalau kita ubah dia mengiring terbalik. Kalau kita sendar dengan bantal tak terbalik. Ayat sendar tak payah. Kita kira mengiring betul benar. Boleh lekat ke tak mengiring? Tak boleh lekat dah, terbalik, lembek dah dia. Barulah pindah kepada melentang. Mana melentang ni memang berat dah ni. Tapi biasa orang kita tak jumpa semai mengiring. Kebanyakan orang kita semai melentang. Kalau kita tengok sebenarnya mengiring, semaya tu mengiring bukan melentang. Sebab orangnya bukan terlampau lesu sangat, bukan terlampau lembek sangat orang uzur ni. Tapi semuanya melentang, tidak mengiring. Bisa tengok tak? Bisa tengok tak semai mengiring? Jarang kita bisa tengok orang semai melentang. Melentangnya orang kita kata kok memang uzur sangat lah. Lepas tu macam nak kira. Mazhab Syafi'i memang tidak sah. Mazhab Hambali kalau kita mengiring masih lagi boleh, melentang atas belakang dah hukumnya makruh, sembahyang sah. Mazhab Hanafi mengiring boleh, melentang boleh. Mazhab Hanafi afdal melentang. Gitu nak cerita ni. Mana kalau kita tengok semai melentang, tak sudut tanya, awak melentang ni, awak mengiring boleh ke tak lagi ni? Tak sudut tanyalah. Mazhab Syafi'i kita memang tidak sah kalau seumpama tu. Kalau dia masih lagi boleh mengiring, tak apalah. Mazhab Hanafi mengiring dia boleh, melentang dia boleh, afdal pilih melentang. Alasannya apa? Kalau supaya mengiring, macam mayat dalam kubur, rokok sujud isyaratnya ke mana? Ada? Pada ni? Isyaratnya ke sana. Ni mengiringnya. Kalau rokok isyarat, tidak dia betul balik, sujud di isyarat. Ke mana isyarat dia? Bukan ke sana. Sana kiblat ke tak? Tidak. Tapi kalau sembahyang melentang atas belakang, isyarat untuk rokok angkat. Lepas tu jatuh atas batal balik masa i'tidal. Sujud angkat kepala. Ke mana dia isyarat? Ke kiblat. Sebab tu dipilih melentang. Itu mazhab Hanafi lah. Tak apalah kalau sembahyang melentang pun melentanglah, tak ada masalah sudut cara lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i betulnya tak sah kalau selagi boleh mengiring. Sekarang ni mengiring memang dada kiblat. Tapi kalau melentang atas belakang, dadanya ke mana? Kalau melentang atas belakang, melentang atas belakang ni faham ke tak? Kaki ke kiblat. Itu tidur melentang atas belakang, kaki ke kiblat. Itu tidur melentang dalam solat, kaki ke kiblat. Tidur melentang tengah malam pun menghadap kiblat, itu tidur sunnah. Bukan kepala ke kiblat. Itu tidur sunnah. Kalau kepala ke kiblat, itu bukan menghadap kiblat, itu menghadap ke Jepun. Sebab dia dang di zaman Jepun hari tu. Dia tahu orang tu ajar ke dia. Orang tu belajar kat sekolah Jepun tu. Menghadap kiblat, mengiring bergianglah mengiring. Nah, kalau melentang kaki ke kiblat, itu apa panggil tidur melentang menghadap kiblat. Bukan dalam kitab Sairus Salikin. Adab tidur ada 7 tak silap adab tidur. Ataupun 10. Adab yang ke-7 menghadap kiblat. 2 kaedah. Pertama mengiring, yang kedua melentang kaki ke kiblat. Itu tidur melentang hadap kiblat. Tidur malam tu yalah sama dengan tidur solat. Melentang kaki ke kiblat. Ni ustaz pelik macam mana? Kalau kita kiblat ke sana, kita melentang seumpama ni, kepala ke kiblat, kita menghadap ke mana? Bukan menghadap kiblat, kita membelakangkan kiblat. Jadi apabila dia sembahyang melentang atas belakang, dadanya ke langit, bukan ke kiblat, bukan ke Kaabah. Nak kira mana tu Pak? Syarat sah solat menghadap dada ke kiblat. Kalau lah katil hospital ada apa?
Katil hospital dia boleh pusing biar jadi negak sikit. Sikit sudahlah. Tak usah buat sampai gini terbalik kawan tu. Katil tu begini, maka dadanya ke kiblat. Tapi kalau katil di rumah, memang dadanya tak nak cokeh lah katil tu. Maka wajib bubuh bantal di bawah kepala pesakit ni, maka kiblatnya ke di muka, bukan ke di dada. Dada ke langit, muka ke kiblat. Muka dah ke sekarang ni. Maka muka tidak boleh berpaling ke kanan, tidak boleh berpaling ke kiri. Sebab kiblat ke di muka, sebab dadanya ke langit, bukan ke kiblat. Muka tidak boleh berpaling ke kanan, muka tidak boleh berpaling ke kiri, wa imma pada masa beri salam sekalipun. Tidak boleh berpaling ke kanan ketika salam pertama, tidak boleh berpaling ke kiri ketika salam yang kedua. Sebab apa? Sebab kiblatnya duduk di muka. Kita semayang duduk, ni tahiyat akhir ni, duduk, kiblat dada, kita palinglah, tak ada masalah. Sebab kiblatnya duduk di dada. Kalau semayang mengiring atas belakang, mengiring, kiblat ke di dada, berpalinglah muka masa beri salam. Tapi kalau semayang meletak atas belakang, dadanya ke langit, kepala berbantal, kiblat ke di muka. Muka tidak boleh berpaling ke kanan, muka tidak boleh berpaling ke kiri. Paling kanan kiri, batal solat, walaupun ketika beri salam. Sebab kiblat duduk di atas muka dah jadinya. Beri salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun kauli, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, sunnah hayat. Atau rautlah muka, sudahlah. Tidak boleh berpaling ke kanan, tidak boleh berpaling ke kiri, sebab kiblat bukan duduk di dada, kiblat duduk di muka, kerana dadanya ke langit. Tapi kalau semayang melentang atas belakang, tak ada ubur bantal ke dia, tak ada tolong dia, tak ada ubur bantal ke dia. Dada ke langit, muka ke langit, kiblat ke di tapak kaki. Kiblat ke di tapak kaki. Masa di belunjur tu, kalau di tapak kaki, masuk tu paling ke kanan kiri muka, tak ada masalah lah. Sebab kiblat bukan duduk di muka, kiblat duduk di tapak kaki. Kalau tak ada ubur bantal bawah kepala dia, bila tak ada ubur bantal bawah kepala dia, dada memang ke langit, muka ke langit. Mana ke Kaabahnya? Tapak kaki lah kiranya. Tapak kaki lah. Ini persoalan kiblat, menghadap dada kiblat hak asalnya. Tapi persoalannya orang semai melentang. Kalau katil macam hospital, dia boleh pusing. Ataupun di rumah pun ada orang beli katil hak molek tau. Pusing, jadi duduk pesakitnya seumpama ni. Maka kiblatnya ke di dada. Bukan ke di muka dah lah, ke di dada, hak balik asal. Hak kiblat asal dada, bukan muka. Itu berkaitan dengan menghadap dada ke kiblat, itu syarat sah salat, dan berhadap hati kepada Allah itu adalah kesempurnaan salat, kesempurnaan menghadap kiblat. Dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul dengan anggotamu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.